pembinaan kerajaan Bani Umayyah di negeri Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Hakam yang pertama memerintah menggantikan ayahnya, Hisham yang pertama. Dia sukakan kemewahan dan hiburan-hiburan. Perangainya tidak baik dan tidak mulia, kerana suka dan sangat candu minum anggur dan mabuk-mabukan. Ya, di mana setelah Hisham yang pertama selesai memerintah, dia mengangkat naik anaknya, iaitulah Khalifah Hakam yang pertama, di mana dia ni memerintah pada tahun 796 sehinggalah 822 Masihi. Tapi dia mempunyai akhlak dan tabiat yang buruk. Seorang yang sangat kuat minum arak, suka bermain. Dia bercanda-canda dengan perempuan-perempuan simpanan di istana. Dan perkara ini menjadi perkara yang maklum di kalangan rakyat, menyebabkan rakyat tidak suka kepada dia. Maka tidak hairan kaum faqih melakukan pemberontakan dan mencela Hakam satu sebagai orang yang tidak beragama. Ya, di mana ulama-ulama yang ramai di Spanyol pada masa itu telah bangkit memberontak dan menentangnya. Dan mereka mengeluarkan fatwa bahawasanya khalifah yang ada ni tidak menurut syariat, tidak berada pada landasan Islam yang sebenar. Kaum faqih berusaha membakar kefanatikan orang Muslim Spanyol, bergabung dengan kaum bangsawan untuk mengangkat pakcik kepada Hakam yang pertama ini ke atas singgah sana. Dia di mana puak-puak dari kalangan ulama-ulama fiqah ini telah bergabung dengan bangsawan-bangsawan, orang-orang kenamaan, orang-orang besar yang ada di Spanyol pada masa itu. Kemudian mereka melakukan gerakan pemberontakan dan mereka menyusun untuk menggantikan Hakam yang pertama ini dengan pakciknya, dia yang dikira lebih baik dan lebih berakhlak daripada dia. Komplotan ini tercium oleh penguasa sehingga tokoh-tokoh faqih dan kaum bangsawan sekitar 72 orang ditangkap dan dibunuh. Dia malangnya gerakan yang dilakukan itu terbongkar. Semua mereka ditangkap, yakni dari kalangan ketua-ketua dia, ulama-ulama itu. Kemudian mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, jumlahnya 72 orang. Pemberontakan silih berganti. Habis dari kaum faqih, muncul lagi dari pakciknya, Sulaiman dan Abdullah. Demikian juga rakyat Cordoba, rakyat penduduk Toledo, sehingga waktunya habis menghadapi pemberontakan-pemberontakan dan tidak ada kesempatan melakukan pembangunan, sehinggalah beliau wafat pada tahun 852 Masihi. Dia dicatatkan lama juga, dia memerintah sekitar 30 tahun lebih kurang. Tapi 30 tahun ni habis menghadapi kebangkitan rakyat. Kesan daripada akhlaknya yang tidak baik menimbulkan penentangan dan pemberontakan. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II. Mendengar pergantian amir itu, maka Alfonso II, kepala suku Leon, melakukan pemberontakan. Ya, ini dari kalangan orang-orang Kristian, ya, berdarah Spanyol, Portugal,
Alfonso ini. Dia kumpul tentera Kristian menyerang. Karena dia merasakan bila baru beralih pemerintahan ini, tentulah tak sempat lagi nak membentuk kabinet. Dia nak menyusun itu dan ini. Tengah kelam kabut begitu, dia lakukan serangan. Alfonso II memimpinnya. Diikuti oleh kepala-kepala suku yang lainnya di bahagian utara. Mereka pecah masuk daripada utara Spanyol. Lalu Hakam Abdul Rahman yang kedua, Khalifah Abdul Rahman yang kedua, mengirim pasukan di bawah pimpinan Abdul Karim dan Ubaidillah untuk menghukum mereka. Orang-orang Kristian itu dapat dikalahkan habis-habisan. Menara-menara dan benteng-benteng mereka diratakan dengan tanah. Abdul Rahman menumpaskan para pemberontak ini. Dan sejarah mencatatkan lebih daripada 7,000 tentera Kristian mati dibunuh di dalam pertempuran itu. Ketika mereka menyerah, disyaratkan membayar ufti dan menyerahkan segala-galanya sebagai jaminan agar mereka tidak melakukan pemberontakan lagi. Dia mana-mana yang hidup menyerah diri, mana yang menyerah diri ini tidak dibunuh, tapi dikenakan syarat dia untuk mereka hidup aman. Mereka tidak boleh lagi melakukan gerakan pemberontakan. Kemudian mereka dikenakan bayaran ufti. Ini bukan cukai. Ini sebagai compound lah, denda. Ya, kerana menimbulkan huru-hara, maka mereka kena bayar dengan jumlah dan tempoh masa yang tertentu. Dan itu sebagai tanda ketundukan mereka, patuh mereka, ya, kepada kerajaan yang memerintah pada masa itu. Keberhasilan Abdul Rahman II memadamkan pemberontakan-pemberontakan, menyebabkan pemerintahannya berjalan damai dan cemerlang. Rakyatnya sejahtera, penghasilannya melimpah ruah, pemerintahannya ditata ulang, para pemimpin tertinggi negara diberi kekuasaan yang khusus. Ya, oleh kerana tidak ada lagi penentang-penentang yang berani angkat muka untuk menentang dia, maka mudahlah dia memerintah dengan menyusun birokrasi pentadbiran dalam keadaan yang lebih baik. Ia diberikan kekuasaan, empower kepada orang-orang bawah dia untuk melaksanakan tugas, menjalankan perintah-perintahnya secara yang lebih spesifik. Maka impak dan kesannya memberi kebaikan yang menyeluruh kepada rakyat. Abdul Rahman II sangat mencintai kesenian dan kesusastraan dan mencintai masyarakat yang berbakat dan berilmu, sehingga para seniman dan cendekiawan berduyun-duyun mengunjungi istananya. Belum pernah istana para sultan seperti di bawah kekuasaan Abdul Rahman II. Beliau banyak memberi hadiah kepada para seniman, penyair dan para pemuzik. Dia seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nas ala dini mulukihim." Rakyat dia mengikut agama pemerintahnya, agama pemimpin. Apabila pemimpin ini minat kepada sastra, ya, minat kepada syair, sajak, gurindam, seloka, maka rakyat secara automatik pun terkesan dan menurut sebagaimana apa yang dikehendaki oleh raja dan pemerintah. Maka istananya dibuka untuk dimasuki oleh para penyair, penyajak-penyajak, mereka-mereka yang dikira ahli-ahli muzik yang baik, yang mendendangkan kepelbagaian rentak muzik sambil bersyair, bergurindam dengan kepelbagaian tajuk-tajuk yang dihidangkan pada masa itu. Sehingga kalau kita membaca
pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Baghdad, bukan di Spanyol ya, di Baghdad. Juga di bawah Bani Umayyah, hal-hal yang seperti ini juga terjadi dan berlaku. Oleh kerana Baghdad ni di Iraq, dan Iraq ni dia border ya, dia sempadan dengan Iran. Dan Iran ni dari segi poem, dari segi syair, sajak, gurindam-gurindam, sastra-sastra klasik ya, dalam bahasa Aryan yang ada di Iran itu memang sudah ribuan tahun hakikatnya. Ini kita kena akui bahawa orang-orang Parsi itu sangat berkemahiran dalam hal-hal sajak dan sebagainya. Tulisan-tulisan dan kisah-kisah riwayat dalam sastra-sastra klasik Parsi ataupun Iran di zaman moden hari ini masih ada lagi di buku dan disimpan sehingga sekarang. Jadi kesan daripada Iran itu membawa kepada budaya berpesta, berseronok dalam bentuk sajak, syair, gurindam, sloka ni sampai ke Iraq. Maka ramai khalifah-khalifah Umayyah yang berada di Baghdad sebagai khalifah pusat pemerintahan di Baghdad itu membuka pintu-pintu istana dan membawa masuk ya penyair-penyair dan sebagainya. Sekali mereka bersyair 15-20 minit, bayar 1000 dinar emas begitu. Bahasa-bahasa dia memang hebat. Bahkan sampai ke peringkat satu ketika, ini di Baghdad di Iraq, terjadi di Basrah, di Mosul, di Baghdad, di bandar-bandar besar di sana. Wakil-wakil khalifah, gubernur-gubernur ini, mereka pun ada pusat pemerintahan mereka, gubernur ni bagi wilayah dia, distrik dia. Jadi dia ada mini istana. Mereka mengadakan pertandingan sajak. Gubernur dari wilayah tu hantar wakil penyajak dia pergi ke wilayah ini. Yang gubernur wilayah yang didatangi ni bawa pula penyajak dia. So gubernur tu datang, duduk sekali di istana singgahan gubernur yang tadi. Maka kedua-dua penyair yang mewakili mereka berlawan. Lawanlah. Mana yang menang, kena bayar. Dia diberilah keuangan, bukan sikit-sikit. Sekali bagi boleh 10 kali buat haji punya. Gitu. Jadi sehingga akhirnya jadi meriah. Itu sebab Baghdad, dia boleh hidup ya benda-benda begini kerana di sana adanya pula pemikiran dalam bentuk Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah yang menggunakan akal. Maka masuk dalam laluan-laluan falsafah. Dia kalimah-kalimah menarik dalam sastra dan sebagainya. Itu yang menyebabkan benda tu menyubur di wilayah Iraq sana. Itu yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagaimana yang terjadi di Baghdad, di Iraq, begitu juga yang terjadi di Spanyol. Bahawasanya Spanyol ini telah dijajah lama, antaranya oleh orang-orang Romawi. Dia negara Rom ini juga mempunyai ahli-ahli falsafah. Dia wilayah-wilayah yang bersempadan dengan Greek, Yunan. Dia Itali ini negeri Greek, Yunani ini wilayah-wilayah ahli falsafah. Ya, kita mengenali nama-nama seperti Aristotle, Pluto dan sebagainya. Ini ramai kalau kita baca dalam sejarah. Makanya kesan daripada kesusastraan ini, ya, keindahan bahasa-bahasa itu menyebabkan bila Islam naik memerintah, Islam tidak menolak. Selama tidak menyangga syarak aja boleh diterima. Maka jadi pula lah lahirnya penyair-penyair ya dari kalangan orang-orang Islam ini, melakukan syair sajak mereka. Dan di zaman ketika mana Abdurrahman II memerintah, dia pula kebetulan sangat minat dia kepada sajak dan syair-syair begini. Dia buka pintu istana dia, sehingga berduyun-duyunlah berdatangan ahli-ahli syair. Itu ada kebaikannya ya, dia membawa kepada perkembangan ilmu kesusastraan dalam wilayah Eropah Barat dalam sejarah Islam. Itu kita akan lihat nanti. Abdurrahman II menjadikan Cordoba sebagai Baghdad yang kedua. Ia dijadikan
pusat pemerintahan dia di Cordoba itu. Kalau kita sekarang Putrajaya lah, ya. Dia buat di Cordoba. Dia adalah pembangun yang hebat, dapat memperindahkan kota dengan gedung-gedung besar, masjid-masjid, taman-taman, sehingga dia dapat menjadikan Cordoba sebagai kota kebudayaan yang indah. Budi bahasa yang halus, sopan santun Arab yang anggun, yang kemudian ditiru oleh orang-orang Eropah. Setelah menjalankan pemerintahannya selama 30 tahun, beliau meninggal dunia pada tahun 852 Masehi. Dia jadi pembangunan dia buat menghasilkan kehalusan budi akhlak bangsa Arab. Maksudnya menjelmakan keindahan akhlak Islam itu sendiri. Bukan Arab sebagai bangsanya, tapi Arab dengan maksud Islam itu. Nah, ini tegak di Spanyol. Suatu bentuk budaya, tamadun, kehidupan, akhlak, berpolitik, ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak pernah ditemui oleh orang-orang Eropah Barat. Mereka belajar daripada Islam. Mereka merasakan keindahan dan kehebatan seni Islam itu berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan lihat zaman perkembangan ilmu. Dia di negeri Spanyol ini sehingga melahirkan puluhan ribu, ratusan ribu para cendekiawan di kalangan umat Islam. Sainsnya, biologinya, kimianya, fiziknya, segala apa, yang memberi sumbangan yang sangat besar kepada dunia dan tamadun barat sehingga hari ini. Kesan yang masih tinggal Istana Alhambra itu merupakan kesan yang dibuat pembinaannya oleh kerajaan Islam yang memerintah di Spanyol. Ya, Barat terkagum melihat keindahannya. Muhammad I menggantikan ayahnya menduduki pemerintahan, di mana ianya dimulai dengan serangkaian kerusuhan di dalam negeri. Dia bila ayah dia wafat, dia nak naik je mula jadi rusuhan. Memang itu dia kira timing yang baik ya bagi orang-orang yang merancang ini. Saat ketika terjadi pertukaran itu, ya mereka mencuba. Rakyat Toledo dibantu kepala suku Leon memberontak pada tahun 854 Masehi. Muhammad I segera berangkat dengan pasukan besar dan memaksa para pemberontak tunduk. Sekitar 8,000 orang Kristian dibunuh. Dia berjaya menghapuskan pemberontakan ini. Bangsa Norman muncul melakukan kerusuhan. Orang-orang Franka menyerbu Spanyol, diikuti oleh orang-orang Galicia dan Navarre. Para penghukum dikirim untuk menundukkan mereka. Tetapi kata Amir Ali bahawa kerajaan Arab itu tidak berantakan oleh tekanan-tekanan kerusuhan tersebut. Dia walaupun ada terjadinya kebangkitan penentangan itu daripada berbagai-bagai gulungan di beberapa tempat di sekitar Spanyol, namun alhamdulillah ianya tidak memberi kesan apa-apa dia kepada pemerintah pada masa itu. Setelah berhasil mengatasi kerusuhan-kerusuhan, Muhammad I mengatur pemerintahan Andalusia secara tersusun dan membuat perundang-undangan bagi pengelolaan negara, mensejahterakan kehidupan rakyat dengan kedermawanannya. Dia pencinta ilmu, penyokong belajar, penyair dan penulis. Seperti ayahnya,
Dia pencinta seni keindahan, memperindah ibu kota dengan gedung-gedung indah, bangunan-bangunan besar, serta monumen-monumen. Meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Dia berjaya membangunkan negara, dan dia seorang yang sangat dermawan, mencintai ilmu, dan dia selalu full support untuk orang-orang yang belajar. Dia sangat mencintai ilmu. Munzir menggantikan ayahnya naik takhta di Cordoba. Dia mampu menumpaskan banyak pemberontakan ketika ayahnya memerintah. Artinya dia bekas dari kalangan kepimpinan tentera. Ya, jadi kalau jenis ni naik, memang ketahanannya luar biasa. Tapi belum lagi dia dapat menumpas pemberontakan. Semasa pemerintahannya, dia meninggal dunia setelah memerintah hanya 2 tahun kerana diracun oleh doktornya atas desakan saudaranya Abdullah. Adik-beradik juga bunuh adik-beradik dia. Ya, jadi dia tahu kalau sekiranya nak dikalahkan dia tu secara pertempuran berdepan, peperangan, memang tak boleh makan. Jalan pintas racun. Dia maka dia diracun dan akhirnya dia mati. Sekiranya dia hidup lama lagi. Ini kata para penganalisis sejarah. Sekiranya dia hidup lebih lama lagi, tidak diragukan lagi bahawa dia berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban secara sempurna dalam pemerintahannya. Dia fardu takdir Allah, usia dia panjang, maka dunia akan melihat pentadbirannya lebih baik daripada sebelum, dan dia boleh dan mampu melaksanakan. Abdullah menggantikan saudaranya Munzir naik takhta pada waktu yang sangat kritis. Andalusia penuh dengan gangguan dan pemberontakan. Bukan hanya oleh orang Spanyol asli, tapi juga oleh bangsawan-bangsawan Arab. Pemberontakan pecah di setiap bahagian kerajaan. Sementara Abdullah, seorang raja yang lemah, gagal menguasai keadaan. Walaupun dia memerintah selama 25 tahun, tapi penuh dengan gangguan dan pemberontakan. Dan dia meninggal dunia pada tahun 912 Masehi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan ya pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di negeri Spanyol ini. Pada period ketiga, Abdul Rahman III menggantikan ayahnya naik takhta dalam usia 23 tahun pada tahun 912 Masehi dan memakai gelaran khalifah. Selama ini, penguasa Daulah Umayyah di Spanyol hanya bergelar dengan Amir sahaja. Ya, jadi mereka berasa puas hati, panggil Amir pun cukup dah. Tapi mulai daripada naiknya Abdul Rahman III, beliau menamakan panggilan bagi dirinya sebagai khalifah. Tapi pada masa pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir, dia menggunakan gelar khalifah didorong oleh lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad, kerana mereka hanya boneka-boneka di tangan Bani Buwaihi. Inilah puncanya Bani Umayyah di Spanyol mengambil kalimah khalifah bagi mereka guna sebagai kepimpinan mereka di Spanyol. Sebab serentak daripada itu mereka melihat
pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai lemah. Jadi nama dia khalifah tapi tidak menunjukkan haibah dan kekuatan atas sifat seorang khalifah. Pada masa itulah mereka merasakan mereka lebih layak dipanggil sebagai khalifah. Maka bermulalah kepenggunaan kalimah khalifah itu dalam pemerintahan Bani Umayyah di negeri Spanyol. Dia termasuk dia antara khalifah yang kuat, mempesona dan berbakat, sehingga membuka petanda bagi munculnya fajar kedamaian, kemakmuran dan kemegahan. Dia disebut sebagai penyelamat Emporium Muslim Spanyol setelah melewati masa kemerosotan dan terancam bahaya di tangan ayahnya Abdullah. Dia datang sebagai wira penyelamat yang menyebabkan kedudukan itu lebih baik. Setelah naik takhta, Abdurrahman menuntut semua rakyatnya agar tunduk tanpa syarat dan tidak memandang kelas dan kepercayaan. Dia bertekad memadamkan semua pemberontakan dan menegakkan kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol, membasmi penyeleweng-penyeleweng dan pengacau, memulihkan perdamaian dan menegakkan stability, keseimbangan, kebaikan, rahmat dalam kehidupan rakyat. Artinya langkah awal yang dibuat oleh Khalifah Abdurrahman ni ialah menyatu padukan rakyat. Jangan dok pandang tajam sangat, dia ni Kristian, kita ni Islam. Yang Kristian pula, kita Kristian, ni Islam, bunuh. Dia rilis, dia kendurkan hal-hal yang seperti ini. Mana-mana yang dikira perlu bantuan, wa imma dia Kristian ke Islam, dia akan bantu. Dia menegakkan keadilan. Maka bermulalah sokongan yang baik dalam pemerintahannya. Orang-orang Kristian di utara merupakan musuh tradisi orang Islam. Mereka bertekad memerangi orang Islam. Pada tahun 914 Masehi, Ordono II, ketua suku Leon, menyerbu wilayah-wilayah Islam. Dia ni dibantu oleh pembantunya bernama Sancho. Ini nama orang-orang Kristian di barat. Sancho ni ketua kepada kabilah Navarre. Dia dari kalangan Kristian. Pasukan Navarre dihancurkan pasukan Abdurrahman kerana mereka turun dari pergunungan ke dataran menerima tentangan pasukan Islam. Maka pasukan Islam mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan mereka. Berulang kali pasukan-pasukan Kristian menyerang wilayah Islam, tetapi selalu dapat dikalahkan oleh pasukan Islam yang dikirim oleh Khalifah Abdurrahman pada masa itu. Meskipun banyak rintangan-rintangan, tetapi Abdurrahman berhasil menjadikan Daulah Umayyah kuat kokoh dan lebih besar dari pemerintahan sebelumnya. Abdurrahman membentuk pasukan polis sehingga masyarakat menjadi aman. Orang asing dan para pedagang bebas bepergian ke daerah-daerah yang paling sukar tanpa merasa takut adanya penganiayaan dan gangguan. Ketika inilah ekonomi tegak dan berjalan dengan lancarnya. Memang konsepnya begitu. Ya, kalau kita boleh, dia panggil membentuk conducive situation. Dia satu suasana yang kondusif, yang aman, yang tenang, tidak ada kacau, tak ada kecoh. Maka ekonomi akan berkembang insya-Allah.
Jadi wilayah Spanyol ni kena ingat, sebahagian wilayahnya adalah wilayah-wilayah pergunungan. Ya, laluan-laluan di pergunungan ini juga merentasi beberapa kawasan padang pasir, walaupun tak luas mana. Tapi di wilayah-wilayah yang seperti inilah, biasanya para peniaga, para pedagang itu dia akan struggle. Dia kena ambush, dia dirompak di kawasan-kawasan seperti ini. Ketika naiknya Abdul Rahman, dia buat pasukan patroli, ya. Petrol jalan bergerak, ya, mengatasi wilayah-wilayah dan menjaga sempadan-sempadan daripada gangguan-gangguan perompak dan lanun-lanun darat. Akhirnya mereka yang melakukan kejahatan pun dah tak berani, maka keadaan menjadi aman. Bila aman, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang mereka beranilah datang. Maka berkembanglah ekonomi dengan pesatnya, dia pada masa yang berkenaan. Wang negara dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangunkan jalan-jalan raya. Ya, kita membaca sebelum daripada ini faktor-faktor yang memungkinkan mudahnya Islam masuk dan menakluk Sepanyol. Selain daripada gambaran politik yang lemah, ya, orang Kristian bergaduh sesama dia, ialah masalah infrastruktur. Jalan-jalan yang ada di Sepanyol tu putus. Jalan-jalan dia rosak teruk. Kereta-kereta kuda yang nak lalu bawa bekalan-bekalan tak boleh nak lepas. Perjalanan seminggu boleh jadi sampai sebulan. Jadi bila tentera Islam masuk, buat serangan-serangan mengejut, tentera Kristian yang bertahan tu nak menunggu bantuan datang tu lambat. Menyebabkan mereka dikalahkan dari awal lagi. Ini dia. Jadi bila naik Abdul Rahman, dia pulihkan hubungan jalan raya ini. Ya, infrastruktur ini penting. Kerana ini merupakan hubungan dia daripada satu titik bandar ke satu titik bandar-bandar yang lain. Begitu juga dia membina bangunan-bangunan umum. Dia didirikanlah banyak, ya, bangunan-bangunan. Jambatan-jambatan, sekolah-sekolah, rumah sakit, perguruan-perguruan tinggi, universiti dan lain-lain. Abdul Rahman meleburkan ras atau suku negeri itu menjadi benar-benar sebagai satu bangsa. Orang-orang Kristian bebas bekerja di dalam pusat pemerintahannya. Dia di mana? Dia leburkan, kita panggil semangat fanatik perkauman ni. Tidak ada prejudis antara Islam dan Kristian. Tidak ada lagi dah prejudis, ya, sangka-sangka buruk antara Kristian dengan Islam. Dia hapuskan ini. Sehingga terasa bersaudara atas nama warga negara rakyat dalam negara Sepanyol. Kemudian dia imunnya, dia lenturkan lagi. Dia buka pentadbiran dia dengan dia memberi laluan orang-orang Kristian masuk duduk untuk bekerja dengan pusat-pusat pemerintahan di bawah kekuasaan dia. Ya, di sana ada orang-orang Kristian yang bukan Islam, yang baik, yang jujur. Kadang kejujuran dia lebih pada orang Islam lagi. Tapi tak boleh beri walak ke dia, tak boleh. Tapi ambil dia sebagai pembantu itu dibenarkan dengan beberapa syarat. Ini kita kena faham. Dia bahkan pernah dalam sejarah ada khalifah yang mengambil orang Kristian sebagai jurutulis. Dia kerana tulisan dia cantik, bahasa dia baik, dia pakar dalam berbagai bahasa, dia dilantik. Tak ada masalah. Dia selama dia boleh diberikan kepercayaan dalam bidang tugas dia. Jadi bila orang-orang Kristian pun lihat mereka ada ruang, ya, ada peluang dalam hal-hal seperti ini, tentulah mereka pun akan menjadi kendur sikit, ya. Ketegangan itu dapat ditumpulkan. Kalau tidak sebelumnya terlalu tajam sehingga keadaan menjadi huru-hara. Kalau ketika Romawi memerintah, ya, orang-orang Kristian itu dalam kedudukan yang berkuasa, mereka melakukan kekejaman. Mereka paksa Yahudi masuk Kristian. Mereka paksa sebahagian orang Islam masuk Kristian. Namun bila mereka melihat orang Islam memerintah begitu lemah lembut, begitu toleransinya,
dalam batas yang syarak izinkan, menyebabkan mereka pun rasa aman dia di bawah kepimpinan Islam itu. Selain itu, dia pun membangun istana yang indah di Cordoba bernama Az-Zahra. Dia buat istana, kita panggil macam istana hinggap lah. Dia di kawasan di wilayah Cordoba. Istana ini dinamakan Az-Zahra. Mempunyai 400 bilik. Besarlah zaman tu kalau bilik 400. Dah bilik istana, bukan macam bilik tidur kita. Artinya istana tu besar sungguh. Untuk membangun istana itu, pekerja dia ambil seramai 10,000 orang dengan 1,500 binatang yang bekerja selama bertahun-tahun. Dia binatang unta, kuda, baral, 1,500 ekor. Adalah kot untuk angkut simen, tarik batu ke apa adalah. Diguna bertahun-tahun untuk disiapkan. Istana yang dibangun Abdul Rahman III merupakan yang paling mengkagumkan di Eropah. Ya, saat itu orang-orang Eropah belum tahu lagi apa yang dinamakan keindahan di dalam istana ini. Karena orang-orang Islam, khalifah-khalifah ini, bila mereka nak buat istana, mereka panggil para ulama. Ini saya baca dalam beberapa kitab. Kemudian 5-6 orang ulama ni duduk. Kemudian nanti khalifah beritahu, saya nak buat istana. Bagaimana gambaran bilik dia, pintu masuk macam mana, tepi belah kanan nak letak apa begitu gini. Maka bila dia minta begitu, ulama-ulama akan buka ayat-ayat Quran, menceritakan perihal syurga, dan bagaimana di dalam syurga ada istana. Bagaimana ayat-ayat itu ditafsirkan oleh ahli mufassirin, dimaklumkan pada khalifah. Kemudian akan disampaikan pada arkitek-arkitek, engineer-engineer. Mereka inilah ambil dan jelmakan dalam bentuk bangunan. Tentulah tak sama macam dalam syurga, tapi tentulah sangat jauh hebat indahnya dibandingkan dengan istana-istana yang dibina oleh orang-orang barat yang hanya menggunakan akal semata-mata. Sedangkan khalifah-khalifah ni menggunakan gambaran-gambaran daripada Al-Quran. Kerana cuba lihat, ya umpamanya Al-Himra itu, ada macam anak sungai dalam, ada air pancut. Ini semua gambaran-gambaran di dalam syurga. Iaitu diambil, dibuat, menyebabkan orang-orang Eropah sendiri terasa kagum. Mereka tidak pernah melihat kesenian yang ada seperti itu. Duta-duta dari raja-raja Jerman dan Itali berduyun-duyun datang ke istana. Memang Islam ini, dia kalau dijelmakan dalam bentuk pentadbiran, tak ada manusia yang tak terkagum dengannya. Biasanya pasti jadi begitu. Saya baca ketika tegaknya kerajaan Osmaniyah Turki. Dia bila duta-duta daripada negara-negara luar datang, boleh jadi 3-4 hari mereka melawat di Turki atas urusan negara, G2G ya, government to government. Bila balik dia daripada Turki, daripada Istanbul, kebanyakan mereka tak lama lepas tu akan masuk Islam. Kenapa? Sebabnya mereka merasakan dan melihat layanan yang diberikan oleh kerajaan Osmaniyah di Turki jauh lebih hebat daripada layanan yang mereka terima daripada kerajaan, daripada bangsa mereka sendiri. Mereka nampak itu, kehebatan itu. 3-4 hari dia duduk di Istanbul tu, dia rasa luar biasa layanan. Sehingga akhirnya tertarik dan mereka masuk Islam. Dia ini banyak berlaku. Apalagilah menara-menara bangunan-bangunan yang diukir dengan khat seni ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding. Ini sungguh-sungguh mengkagumkan mereka. Karenanya sehingga hari ini di Heidelberg, ya, di Jerman. Di Jerman, di bandar Heidelberg, masih ada lagi kilang cetak Quran bagi melahirkan tulisan-tulisan khat Al-Quran. Banyak yang kita tak tengok ni datang daripada Jerman.
Itu tidak dibuat secara manual, tapi pakai mesin operator, apa nama ni, kan komputer. Tapi seni khatlah ayat Quran dengan baris apa semua. Mereka kagum dengan kesenian itu. Ya. Bahkan raja-raja daripada Britain, daripada Eropah, Perancis, Jerman dan Itali, hanya orang-orang kecil sahaja jika dibandingkan dengan Abdurrahman yang sangat cemerlang pada masa itu. Masa tu kalau kita nak compare dengan Chancellor di Jerman ke, dia Perdana Menteri Britain ke, kalau sekarang lah, Raja England lah, tak ada apa, macam ujung kuku ya. Nak banding dengan Khalifah Abdurrahman pada masa itu. Makna orang Eropah, raja-raja Kristian yang bukan Islam tengok memang salute lah. Itu dia punya haibat. Dengan amannya, dengan ekonominya, pembangunannya, jalan-jalan baru dia. Sekali batuk dia buat istana 400 bilik. Bayangkan. Masa itu sudah dapat hasil dengan izin Allah. Keamanan benar-benar dijaga oleh Abdurrahman III. Dia mempunyai tentera regular yang sangat disiplin. Dia ada tentera-tentera simpanan yang khas. Disiplin dia tinggi, haibah. Sehingga orang-orang Kristian, Yahudi dan suku-suku yang lain tidak dapat bergolak dan memberontak. Ya, Kristian, Yahudi dan lain-lain tak berani. Tak berani kerana dia memiliki akan tentera-tentera yang memang hebat. Ya, dari segi perlawanannya kalau terjadi pertempuran. Dia meleburkan dan menghancurkan semua ras negeri itu menjadi satu bangsa. Artinya rakyat hidup bersatu padu. Abdurrahman III juga membelanjakan sepertiga daripada pendapatan negara setiap tahun untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan. Itu besar ya. Daripada keseluruhan hasil negara per year ya, setahun 1/3, 1/3 dia tarik. Kalau income tu dalam bentuk 300 juta misalan contoh, 100 juta untuk pembelajaran, 200 juta untuk yang lain-lain. Ini satu jumlah yang besar ya. Dia peruntukkan untuk ilmu dan kesenian kebudayaan. Banyak karya-karya orang-orang Yunani. Ini yang saya sebutkan tadi. Dia ada ahli falsafah ramai di Yunani ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan ini di antara pintu awal ya, berkembangnya ilmu falsafah di kalangan umat Islam. Namun dalam sejarah ilmu falsafah ini, kalau kita meneliti dan melihat perkembangan secara sejarah, kita dapati pergi pula satu tahap bertembung pula ya, ahli-ahli falsafah ni dengan ulama-ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana terlihat pula falsafah ni dia terlampau falsafah sampai macam tak ada Tuhan pula dah. Dia pergi ikut tu. Sehingga imam-imam mazhab ya, ulama-ulama ahli sunnah, Imam Ghazali ada menerbitkan kitab-kitab. Antara yang terkenal di antaranya kitab yang menentang ilmu falsafah ini. Ditulis oleh ulama kita. Kemudian dibalas lagi, macam-macam banyak ada. Semua itu menunjukkan haibah ya, perkembangan ilmu pada masa itu. Perkembangan universiti mencapai puncak kemajuan yang pesat. Pada saat itu Spanyol memiliki 75 perpustakaan. Belum pernah Cordoba begitu makmur. Ya, begitu makmur. Andalusia begitu kaya. Negara begitu jaya. Seperti pada zaman Abdurrahman III. Dia punya library aja. Kita panggil perpustakaan negara. Ada 75 buah di seluruh negara Spanyol. Orang Islam bab ilmu ni memang nombor satu. Karena ayat pertama yang turun pun Iqra, suruh membaca ayat ilmu. Tengok aja Baitul Hikmah.
yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Dia di kota Baghdad yang dibakar oleh tentera Mongol itu. Baitul Hikmah tu dalam tu aja ada 1 juta buku. 1 juta freehand, semua tulis tangan bukan cetak. Bayangkan kerugian yang pernah kita alami. Bila Mongol membakar dan membuang semua masuk ke dalam Sungai Furat dan Sungai Dijlah bagi dijadikan jembatan untuk dipijak oleh kuda-kuda mereka, kerana mereka nak menyeberangi dalam serangan yang mereka buat. Sehingga air Sungai Furat dan Dijlah bertukar menjadi hitam kerana dakwat-dakwat yang keluar daripada kitab-kitab ini. Ini sangat menyayat hati. Itu satu aja 1 juta. Ini 75 perpustakaan. Keuangan diambil 1/3 daripada hasil negara keseluruhan. Fokus untuk pendidikan aja. Cuba kita bayang. So itu pesat. Terjadi ilmu astronomi, astrologi, macam-macam. Dia berkembang dengan haibatnya. Makmur Bandar Cordoba dan bandar-bandar yang lain. Dia adalah Khalifah Daulah Umayyah yang paling berhasil di Spanyol, kerana dapat merubah negeri yang berantakan menjadi negeri yang makmur, kaya, berdaya saing, berjaya dan sangat mempesonakan. Iaitu yang dicatatkan oleh ahli sejarah. Abdul Rahman III meninggal dunia bulan Oktober 961 Masihi setelah memerintah selama 49 tahun dan digantikan oleh anaknya Hakam II. Beliau seorang penguasa yang adil, bijak dan penuh pengertian, menjalankan ajaran agama dengan ketat dan memaksakan ajaran-ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaannya. Dia anak dia naik pun alhamdulillah, jenis yang taat beragama, dan dia terus memperkukuhkan ajaran-ajaran Islam di seluruh wilayah dia. Setiap selesai solat Jumaat, dia membahagi-bahagikan derma kepada fakir miskin. Dia menegakkan ketenteraman di dalam negerinya. Sangat bertoleransi terhadap agama-agama yang lain, sehingga orang ramai, yakni rakyatnya, menikmati kebebasan beragama secara sempurna. Walaupun begitu, dia tidaklah sehebat ayahnya, Abdul Rahman III. Whatever the cost, dia mengambil kepemimpinan dari ayahnya. Dia jadi dari segi pembangunan, tamadun, bangunan, ilmu pengetahuan, lepas tu pula ekonomi pun kukuh apa. Jadi ambil sedap dah. Jadi dia hanya, kita panggil beggar je lah. Buat mana-mana yang perlu tambah, yang perlu diperkokoh-kokohkan. Mana yang bajet perlu dibanyakkan bajet. Begitu je lah. Memungkinkan dia tentu tidak sama seperti ayah dia. Sudah tentu begitu. Dia kerana ayahnya itu pioneer, orang yang mengasaskan, dia menyambung aja. Biasa begitulah. Namun Hakam II lebih dikenali sebagai seorang pencinta ilmu dan kesusastraan, serta menabur pemberian kepada para cendekiawan. Hakam II adalah penguasa Daulah Umayyah yang menyempurnakan peradaban Spanyol dan membuat Cordoba bercahaya bagaikan mercu pelita di atas kegelapan Eropah. Ini yang kita sebut ya, bahawa saat ketika Islam tu gilang gemilang di Spanyol, hampir kebanyakan penjuru seluruh Eropah masih dalam kegelapan ilmu. Mereka masih teraba-raba. Kerana memang ratusan tahun terjadi pertembungan antara para ilmuwan cendekiawan dengan pihak gereja. Bahkan gereja biasanya menguasai dan mempengaruhi gerak kerja politik. Sehingga ramai para cendekiawan yang dirasakan boleh menggugat kedudukan gereja
yang berlatar belakangkan gandingan dengan orang-orang politik. Orang politik gunakan mereka juga ambil kepentingan dari orang-orang politik. Yang menyebabkan bila bertembung dengan orang-orang yang berilmu, maka kebanyakan keadaan orang yang berilmu itu dikenakan tindakan. Sebab itu kamu akan baca dalam sejarah, kamu temui bagaimana saintis-saintis dibunuh. Umpama contoh, anda ambil nama Galileo Galilei. Ni daripada Itali, mati dibunuh. Dan ramai lagi. Dan dia kawan orang-orang hebat seperti dia, yang memberikan ilmu pada manusia, mati dibunuh. Kalau bahasa kita ini dicantaslah. Ia takut kebijaksanaannya itu nanti akan mempengaruhi orang ramai sehingga tumbang pula pemerintahan tu. Jadi bertembung, macam mana ahli-ahli ilmuwan nak dapat? Dalam Islam, para ilmuwan ini diraihkan, disanjung. Mereka mempunyai satu status, kedudukan yang tertentu buat mereka. Hak mereka yang Allah Ta'ala bagi. Menyebabkan bila Islam naik, dia perhati tengok. Naik di Islam di mana-mana aja, benda besar berlaku ialah perkembangan ilmu. Perhatilah tengok. Naik Islam di Mekah, di Saudi. Kita boleh dengar ada pusat pengajian ilmu Qurannya, ilmu hadisnya di Mekah, di Madinah. Ketika Islam naik di India, kita dengar bagaimana perkembangan ilmu di India. Ulama-ulama yang begitu hebat. Dan India ni dari segi keilmuan Islam ni, dia masih tulen berkitab sampai hari ini. Sampai hari ini. Dikatakan ketika penjajah Inggris menjajah benua India, ulama-ulama di India tanam kitab-kitab ni dalam tanah. Bubuh dalam bekas elok sembunyikan. Kerana takut dirampas dan dibakar oleh orang-orang penjajah ini. Setengahnya mereka buat balik ke negara mereka. Mereka kaji, lepas tu mereka dakwa mereka yang bijak. Bila Inggris balik, dah berlaku perang dahagi apa semua. Dah kalah Inggris, India merdeka. Ulama-ulama ni keluarkan balik kitab-kitab tu, bawa balik ke pusat-pusat pengajian di India, di Dearborn University dan sebagainya. Itu sebab orang-orang yang pergi mengaji di India, alim dia lain. Dia beza dengan di Mesir. India ni dia masih genuine lah. Masih asli lagi. Tapi nak gambarkan begitu, sejak naik kajian Islam Mughal di India, kajian Islam Ghaznawi di India, ilmu berkembang. Ketika Islam naik di Turki, perkembangan ilmu berkembang pesat di Turki sampai hari ini. Di bawah Erdogan pun tengok perkembangan ilmu di sana. Pembelajaran secara percuma, semua universiti. Cuba kita fikir, ini kehebatan bila Islam berjalan. Negara itu benar-benar menjadi negara berkebajikan. Ini yang kita berhasrat, bercita-cita barang diizin Allah berjuang untuk kita laksanakan untuk anak cucu kita di hari-hari yang akan datang. Ketikanya Islam naik di negeri Melaka, siapa yang kenal Melaka sebelum tu? Tak ada siapa yang kenal. Tapi bila naik je, kerajaan Islam Melayu Melaka bertukar dia jadi pusat pemerintahan Islam dan pusat perdagangan terbaik di dunia sementara Asia Tenggara dan pusat ilmu bagi seluruh dunia. Bagaimana ulama-ulama yang hebat-hebat yang memiliki ilmu ini dihantar oleh Sultan-Sultan Melaka bertebaran ke seluruh dunia. Mereka keluar dia daripada Melaka, mereka turun ke Mersing. Ini perjalanan mapping yang saya lihat dalam buku sejarah. Turun ke Mersing, kemudian naik ke atas sampai di Terengganu. Mereka ni berdagang, bawa diri untuk sebar Islam. Bila di Terengganu, mereka transit beberapa minggu, seminggu, 2 minggu, nak ambil air bekalan baru, tunggu angin lah apa semua. Bila nak bergerak, mereka dibekalkan dengan nasi untuk makan di perjalanan. Dia oleh kerana mereka ni orang dagang, maka orang-orang mengenalilah nasi itu sebagai nasi dagang. Dan istilah nasi dagang tu katanya kekal sampai hari ini. Pergi Terengganu, kamu akan menemui nasi dagang. Di Kelantan pun ada. So daripada situ mereka mudik naik, pergi pula ke Kota Baru, di kawasan laut itu. Kemudian mudik naik ke darat, jalan jumpa sungai menyusur, sampai di satu pulau.
Di situlah beristirahatnya para ulama ni daripada negeri Melaka ni, berehat di kawasan pulau yang berkenaan. Oleh kerana katanya ramai yang datang dari Melaka, ulama-ulama ni, maka kawasan penempatan tu dikenali sampai hari ini sebagai Pulau Melaka. Sebab itu saya tidak terkejut Tok Guna Aziz itu seorang alim, seorang hebat. Kerana dia asal Pulau Melaka, dan memang Pulau Melaka ni tempat ulama-ulama daripada Melaka transit situ. Daripada situ mereka naik ke atas, pergi ke Patani, berkembang pula ilmu. Sampai hari ini orang-orang boleh pergi belajar di Patani. Ulama-ulama Patani yang hebat-hebat ada daripada sana keluar. Kitab Matra'un Badran, Syekh Daud Fatani, Abdul Rahman Fatani. Ini bila ni? Ketika Islam memerintah dunia. Daripada Patani naik lagi mereka sebar Islam ke Burma. Burma sampai ke Ayutthaya. Di Ayutthaya sampai hari ini ada masjid berusia lebih 1000 tahun. Dia tongkat khutbah dia tu ada gambar bunga teratai. Gambar bunga teratai di kepala tongkat tu. Dikatakan itu lambang pemerintahan Nabi Sulaiman. Ini zaman Islam megah pada masa itu. Ada wilayah, kalau buka peta Burma yang lama, dulu ada tulis Arakan Yoma. Arakan ini dia ambil daripada kalimah Al-Arkan, rukun. Yakni rukun Islam, rukun iman. Ini sejarah-sejarah yang berlakunya. Ketika mana Islam naik, di mana pun ilmu pasti akan berkembang. Sebab itu tidak ada dalam dunia ni sebenar-benar ilmunya melainkan daripada Islam. Kerana Quran itu mengatasi. Dia berisi segala-galanya. Kamu ada duit, pusinglah satu dunia. Masuk library dunia, cek. Buku siapa yang paling banyak? Buku Islam ke buku Kristian? Kamu akan dapati buku orang-orang Islam lah yang paling banyak. Kerana semua tajuk boleh ditulis oleh ulama. Kerana dipetik dari Quran. Ini ya. Jadi berkembang ilmu. Banyak universiti-universiti yang dibina. Sehingga bandar-bandar Cordoba dan sebagainya menjadi pelita yang terang benderang menerangi seluruh benua Eropah.